Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dimangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram Datuk Kramat, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan berkaitan ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Saya baru perasan dalam dua kuliah yang lalu kita terundur ke belakang. Tajuk yang dah lama kita cover, kita ulang balik. Jadi saya dah cari catatan tu tak jumpa exact. Cuma saya agak mungkin kita dah sampai ke muka surat 53. Ada yang buat catatan? Dah masuk ke sifat ma'ani. Kita dah patah balik cerita pasal hukum. Padahal itu tajuk yang dah lama. Mungkin 2022 kita dah cover tajuk tu. Jadi saya tersilap tengok. Jadi saya nak dah pergi balik ke tempat yang kita sepatutnya mulai. Boleh ke kita mula dengan kenyataan dan bahasan sifat-sifat ma'ani? Boleh ya? Baik. Berarti kita dah selesai menerangkan sifat nafsiyah, iaitu satu sahaja, sifat diri, iaitu sifat wujud. Ya? Allah Ta'ala mesti wujud. Mustahil Allah tidak wujud. Kemudian kita selesai menerangkan 5 sifat salbiyah. Salbiyah asal maknanya negatif, berarti berfungsi untuk menafikan. Salbiyah di situ berarti menafikan yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Kita telah huraikan sifat kidam. Artinya sedia, maknanya menafikan permulaan bagi wujud Allah. Allah wujud, tidak didahului oleh tiada. Kemudian sifat baqa, artinya adalah kekal, maknanya adalah menafikan penakhiran bagi wujud Allah. Allah wujud tidak akan diakhiri oleh tiada. Kemudian kita telah terangkan juga sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan yang baharu, iaitu maknanya menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Allah tidak sama seperti makhluk, dan makhluk juga mustahil sama seperti Allah Ta'ala. Kita juga telah terangkan qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Bukan maksud berdiri yang kita faham daripada duduk, bangun berdiri, tidak.
Berdiri dengan sendiri maksudnya menafikan Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang lain. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang menciptakan. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang menentukan. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada rezeki. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ibadah kita. Kita yang berhajat kepada beribadah. Dan Allah Ta'ala juga tidak berhajat kepada tempat dan sebagainya. Kemudian wahdaniyah, terjemahannya esa. Ada sesetengah orang dikata tunggal, esa yang lebih popularnya. Maknanya adalah menafikan berbilang-bilang, menafikan banyak pada Allah. Baik dari segi zat, tidak banyak. Baik dari segi sifat, tidak banyak. Baik dari segi af'al, perbuatan, tidak banyak. Kita telah terangkan satu persatu dan dirumuskan dengan menafikan kam yang 5. Menafikan berbilang-bilang pada zat, iaitu tidak ada selain daripada Allah Ta'ala yang seperti Allah. Tidak ada. Kemudian menafikan juga bahawa zat Allah Ta'ala itu terdiri daripada juzuk-juzuk, komponen-komponen yang bercantum-bercantum, maka jadi Allah, dinafikan. Kemudian menafikan 2 kam pada sifat, iaitu tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala bersifat sama seperti Allah. Yang ada persamaan hanya pada sebutan. Adapun hakikat sifat tidak sama. Contoh, pada Allah ada sifat sama, pendengaran. Pada makhluk juga ada sifat sama, pendengaran. Makhluk juga mendengar. Tetapi kita kena ingat, pertama sifat sama Allah, sifat yang qadim, tidak ada permulaan. Sedangkan sifat sama makhluk baru. Makhluk juga baru wujud. Maka sifat makhluk pasti baru. Kemudian sifat sama Allah itu tidak perlu kepada alat. Adapun sifat sama makhluk kena ada alat, namanya telinga. Kalau takdirlah satu orang lahir tanpa telinga, maka tidak ada sifat sama bagi dia. Kemudian sifat sama Allah, Allah mendengar segala yang wujud. Sedangkan sifat sama makhluk terbatas. Kita hanya dengar bunyi-bunyi tertentu yang dekat, yang kuat dan sebagainya. Kemudian sifat sama Allah itu kekal, sedangkan sifat sama makhluk itu binasa. Satu masa akan berkurangan ataupun hilang. Jadi selesai sifat salbiyah. Sekarang kita masuk di muka surat 53. Kenyataan dan bahasan sifat-sifat ma'ani, ada 7 soalan. Apa erti sifat ma'ani dan manakah yang dikatakan sifat ma'ani itu? Jawapan adalah sifat ma'ani itu iaitu tiap-tiap sifat yang qadim, lagi maujud. Sifatun qadimatun maujudatun qaimatun bizat. Sifat yang wujud, bukan hanya amrun i'tibari, bukan hanya diiktibarkan, memang wujud sifat ini. Dan qadim, tidak ada permulaan, dan ada pada zat Allah Ta'ala yang mewajibkan ia akan hukum. Apa maksud mewajibkan akan hukum? Bukan makna hukum fiqh ni. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bukan. Hukum di situ bukan maksudnya begitu. Berarti bila ada sifat ma'ani, contoh ada sifat kudrah, kuasa. Maka ada sifat kudrah itu memastikan ada yang disebut sebagai ma'nawiyah. Yang nisbah kepada kuasa tadi, iaitu hal keadaan Allah tu berkuasa. Bukan hanya ada sifat kuasa, pastilah hal keadaan Allah tu berkuasa. Baik, di sinilah yang berlaku khilaf dalam furu' akidah antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dan dari sinilah diambil peluang oleh orang yang anti kepada ahli sunnati wal jamaah untuk memperolok-olokkan. Kata dia, tengok, Asy'ariyah dan Maturidiyah pun khilaf dalam perkara akidah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, mana boleh khilaf? Akidah ni kan dia antara hak dan batil. Kalau fiqh berbeza, masih kita berlapang dada. Kerana antara khata' dan sawab, betul atau salah. Tapi betul atau salah bila melibatkan pada mujtahid, betul dapat 2 pahala, salah masih dapat 1 pahala. Jadi tidak masalah. Tapi kalau khilaf dalam bab akidah, dia antara hak, kebenaran dan batil, kebatilan. Maka yang batil itu sama ada dia berdosa besar ataupun na'udzubillah sampai boleh jadi kufur. Ini macam mana? Kata Asy'ariyah Maturidiyah, kedua-duanya adalah ahli sunnah wal jamaah.
Macam mana pula sesama mereka pun ada khilaf. Asy'ariyah mengatakan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu kita bilang 13. Maturidiyah mengatakan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu kita bilang 20. Jadi Asy'ariyah menafikan apa yang ditetapkan oleh Maturidiyah. Macam mana dua-dua ni boleh jadi ahli sunnah wal jamaah? Maknanya satu sesat, satu benar. Ini keliru dan mengelirukan. Kerana apa? Kerana khilaf perbezaan pandangan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan pada usulul usul. Bukan pada perkara asas akidah, tidak. Dia hanya pada perkara furu'ul usul. Dia hanya pada perkara cabang saja dalam akidah. Bahkan dalam kes ini tak ada khilaf pun sebenarnya. Dia hanya teknikal. Ya, Asy'ariyah kata tidak perlu bilang maknawiyah, tak perlu kata kaunuhu qadiran. Hal keadaan Allah Taala tu berkuasa tak perlu bilang. Kenapa? Kerana automatik kita dapat faham bila ada sifat kudrah, ada sifat kuasa, pastilah hal keadaan Allah tu berkuasa. Dia melazimi. Jadi tak perlu bilang. Sementara Maturidiyah mengatakan perlu bilang untuk mengelakkan sangkaan. Sebahagian mengatakan menafikan maknawiyah. Kerana menafikan maknawiyah ni membawa kepada kufur. Maka selamatnya dibilang. Biar jelas memang ada maknawiyah ni. Jadi nak bilang tak nak bilang saja. Bukan Asy'ariyah kata kaunuhu qadiran tu dinafikan. Maknanya hal keadaan Allah tu lemah sebenarnya. Hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa tu tak ada. Bukan. Kedua-duanya Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan hal keadaan Allah berkuasa. Perlu bilang tak? Asy'ariyah kata tak perlu lah. Faham lah, understood. Bila sebut kudrah, understood lah kaunuhu qadiran. Sementara Maturidiyah mengatakan perlu bilang supaya jelas tidak menimbulkan kekeliruan. Itu saja bezanya. Dan dia ada juga signifikan ya. Misalnya dalam kes golongan Ahlul Bid'ah yang dikenali sebagai Mu'tazilah. Hati-hati ya. Di zaman kita ni ada golongan yang menuduh Asy'ariyah tu Mu'tazilah. Ini tuduhan yang tidak benar. Bahkan Asy'ariyah lah umat Islam yang mengalahkan bid'ahnya Mu'tazilah. Satu masa dahulu Mu'tazilah popular kerana mendapat sokongan daripada pemerintah. Khalifah sokong akidah Mu'tazilah. Maka bangkit Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaih, dan juga ulama-ulama yang lain berdebat, berhujah dengan Mu'tazilah sehingga kalah golongan Mu'tazilah, boleh katakan pupus ya, tidak dipegang lagi akidah Mu'tazilah. Itu jasa Asy'ariyah. Jadi Mu'tazilah ini ahlul bid'ah. Dia buat bid'ah dalam akidah. Ya, bid'ah dalam akidah tidak ada hasanah. Yang orang kata bid'ah hasanah itu dalam amalan. Amalan baru tapi tak bercanggah dengan syarak. Itu maksudnya bid'ah hasanah. Tapi kalau akidah baru, mana akidah lain daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana boleh jadi hasanah. Jadi antara bid'ahnya golongan Mu'tazilah adalah mereka menafikan sifat ma'ani. Oh, jadi kafir lah macam tu. Menafikan kudrah, iradah, ya, dan sebagainya. Maka para ulama mengatakan tidak sampai jadi kafir. Berdosa-berdosalah sebab buat bid'ah dalam akidah. Kenapa tidak sampai jadi kafir? Kerana apabila Mu'tazilah menafikan kudrah, kuasa bagi Allah Ta'ala, dia tidak sampai mengatakan kaunuhu ajizan. Dia tidak sampai mengatakan oleh kerana tidak ada sifat kudrah, maka hal keadaan Allah tu lemah. Kalau sampai dia kata macam itu, tidak ada sifat kudrah, artinya Allah tu lemah. Itu kufur lah. Tapi dia kata tidak. Hal keadaan Allah tu berkuasa. Macam mana pula kamu kata Allah berkuasa tapi kamu nafikan kudrah? Dia kata Allah berkuasa dengan zatnya. Allah berkehendak dengan zatnya. Allah mendengar dengan zatnya. Bukan dia kata Allah tidak mendengar. Bukan dia kata Allah buta misalnya, tidak. Dia kata Allah melihat. Tapi tidak ada sifat basar. Allah melihat dengan zatnya. Itu bid'ahnya golongan Mu'tazilah, berdosa buat begitu kerana bercanggah dengan Al-Quran dan hadis yang jelas yang menetapkan sifat-sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Jelas dalam Quran hadis ditetapkan kudrah, iradah dan sebagainya. Dan tiba-tiba dinafikan. Cuma tidak sampai kufur kerana mereka masih mengiktiraf maknawiyah.
Mereka masih mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu hal keadaannya berkuasa, hal keadaannya berkehendak, hal keadaannya mengetahui dan seterusnya. Baik, ma'ani terlebih dahulu. Penerangan. Makna mewajibkan hukum yakni manakala berdiri ia sifat pada zat, maka menyabitkan, maknanya memastikan akan zat itu hukum, iaitu sifat maknawiyah, umpama kudrah, kuasa. Manakala berdiri ia kuasa pada zat, maknanya ada sifat kudrah pada Allah Ta'ala, maka menyabitkan, maknanya memastikan ia satu hukum, iaitu dikatakan qadirun. Demikianlah seterusnya bagi segala sifat ma'ani. Senang cerita, perkataan yang mana mewajibkan ia akan hukum, maksudnya bila ada sifat ma'ani, contohnya kudrah, memastikan ada sifat maknawiyah, iaitu kaunuhu qadiran. Bila ada sifat iradah, kehendak, maka memastikan ada sifat maknawiyah kaunuhu muridan. Hal keadaan Allah tu berkehendak, bukan Allah terpaksa. Ya, bila berlaku satu perkara, Allah tak nak begitu, tapi Allah tidak boleh buat apa-apa, tak mungkin. Bila berlaku satu perkara, pasti itu kehendak Allah. Baik ataupun buruk, hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah datangnya redha. Kadang kita tak suka benda yang berlaku dalam hidup kita. Bahkan kita benci benda itu berlaku pada kita. Tapi walaupun kita tak suka, walaupun kita benci, akhirnya di lubuk hati kita akan terbit perasaan ridha bila kita ingat itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kehendak Allah. Baik, penerangan. Maaf seterusnya. Bermula adalah sifat makna itu 7 sifat, iaitu kudrah, iradah, ilmun, hayat dalam bahasa Melayu, sama', basar dan kalam. 7. Lagi yang berdiri ia dengan zat, yang mendatangkan ia dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin atau meniadakan dia bagi barang yang muafaqah pada iradah. Kalau baca sendiri, barangkali ambil masa juga nak faham benda nak kata ni. Jadi yang awal tu standard definition untuk sifat ma'ani, iaitu sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Setakat itu sama. Sifat ma'ani mana pun, definisi dia akan mula macam itu, ya. Sifat yang maujud pada zat Allah Ta'ala. Yang seterusnya itulah nak membezakan dengan sifat yang lain. Apa beza kudrah dengan iradah? Apa beza kudrah dengan hayah? Apa beza kudrah dengan ilmu? Maka didatangkan definisi selanjutnya, yang mendatangkan ia, maknanya dengan kudrah tadi, mengadakan tiap yang mungkin atau meniadakan. Maknanya sesuatu yang boleh wujud, Allah adakan. Ataupun sesuatu boleh wujud, Allah tiadakan. Itu ceritanya sifat kudrah. Mengadakan atau mentiadakan sesuatu yang mungkin, itu kerja kudrah. Baik. Keyword dia adalah mungkin. Di sinilah terbatalnya dakwaan orang yang bermain dengan agama. Misalnya dia kata, adakah Allah Ta'ala Maha Berkuasa? Kita orang Islam, kalau orang tanya macam itu, kamu percaya pada Tuhan, percaya kepada Allah, adakah Allah Maha Berkuasa? Pasti kita jawab ya. Adakah Allah Ta'ala berkuasa atas segala-galanya? Takkan kita nak jawab, tak, Allah hanya berkuasa benda-benda tertentu je. Ada benda-benda Allah pun tak kuasa juga. Takkan kita tak jawab macam tu. Mesti kita jawab, Allah Ta'ala Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Lalu dia tanya, kalau Allah Ta'ala Maha Berkuasa atas setiap sesuatu, adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain? Adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Ini nak cerita tentang kudrah lebih mendalam ni, supaya ditolak syubhat seperti ini. Ditolak keraguan seperti ini. Padahal kalau sekadar untuk lepas fardu ain, cukuplah kita tahu Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Allah tidak lemah, cukup. Tapi kalau datang syubhat macam ini dan berlaku, ya, kan saya pernah sebut dahulu, 16 November 2023 Jabatan Mufti dari Terengganu mengeluarkan fatwa, iaitu ajaran Muhib Khawli bin Nazim itu adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Salah satu punca kenapa Jabatan Mufti dari Terengganu keluarkan fatwa itu adalah kerana beliau berkata, oleh kerana Allah Ta'ala Maha Berkuasa, maka kalau Allah berkehendak, Allah boleh menciptakan anak buat dirinya.
Dia kata Allah Maha berkuasa. Tinggal Allah tak nak je. Kalau Allah nak, Allah boleh tak ada anak. Ini tak betul. Kerana definisi pun dah menafikan kebatilan dakwaan itu. Definisi sifat kudrah ini adalah mendatangkan ia dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin atau meniadakan. Keyword dia mungkin. Mungkin ni maknanya boleh wujud, boleh tak wujud. Kuasa Allah, boleh tak Allah jadikan satu perempuan tua, umur dah 90 tahun, suami pun dah umur 100 tahun, pergi honeymoon kali ke berapa, isteri balik mengandung dapat baby, boleh tak? Secara adat kebiasaan mustahil, secara akal menerima itu masih kuasa Allah. Jangankan menciptakan bayi daripada pasangan yang tua, menciptakan bayi daripada ibu yang tidak ada bapa, berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, dilahirkan oleh Sayyidatina Maryam. Kuasa Allah. Jangankan kata lahir daripada ibu yang tidak ada bapa, bahkan menciptakan manusia tanpa ibu dan bapa, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi itu masih dalam benda yang mungkin. Adapun Tuhan selain daripada Allah mustahil. Kalau anak Allah berarti Tuhan lain daripada Allah lah. Kan anak kucing kan kucing, anak lembu kan lembu, anak kambing kan kambing. Anak Tuhan, Tuhan. Berarti mustahil. Oh, kalau ada anak Tuhan kan ada cucu Tuhan. Ada cicit Tuhan. Ada jiran Tuhan. Itu jadi cerita dongeng. Dia jadi cerita dewa-dewa. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan lebih dari satu. Maka perkara yang mustahil tidak ada kena-mengena dengan kudrah. Kudrah ni hanya cerita dengan yang mungkin. Walaupun luar biasa, masih dalam kuasa Allah. Tapi kalau mustahil, itu tidak ada kena-mengena dengan kuasa. Ya? Baik. Dan bagi barang yang muwafaqah pada iradah, maknanya kuasa Allah tu dia akan berlaku sesuai dengan iradah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Berbeza dengan manusia, kerap kita buat satu perkara yang sebenarnya kita tak nak, tapi kita terpaksa buat. Tidak demikian dengan Allah Ta'ala. Ya? Allah Ta'ala pasti muwafaqah dengan kehendak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natardu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.